Empat cara mudah bagaimana cikgu boleh menghasilkan satu modul PDPR. Pertama, rujuk jadual waktu rasmi pengajaran cikgu. Menerusi jadual waktu cikgu, kenal pasti mata pelajaran ataupun subjek yang ingin cikgu jadikan sebagai modul. Untuk tujuan pertandingan ini, saya cadangkan cikgu memilih satu mata pelajaran untuk satu kelas sahaja. Sebagai contoh, saya ingin menyediakan satu modul PDPR untuk subjek biologi bagi kelas 5 Sina. Dengan merujuk kepada jadual waktu saya mendapati saya mengajar biologi sebanyak 2 kali dalam masa seminggu, iaitu pada hari Selasa dan juga pada hari Khamis. Maka, bilangan modul yang perlu saya hasilkan untuk satu minggu adalah sebanyak 2 modul PDPR. Bagi tujuan pertandingan ini, bilangan modul yang perlu dihasilkan adalah selama 3 minggu. Disebabkan saya mengajar biologi sebanyak 2 kali seminggu, maka jumlah total modul PDPR yang perlu saya hasilkan adalah sebanyak 6 modul PDPR sahaja. Kedua, tentukan kandungan pengajaran yang ingin cikgu ajar. Kenal pasti tajuk, subtopik, objektif dan kandungan pengajaran yang ingin cikgu ajar. Sebagai contoh, untuk tingkatan 5 Sina bagi mata pelajaran biologi, saya ingin mengajar berkaitan dengan perkembangan zygot selepas proses persenyawaan. Dengan merujuk kepada buku teks, saya mengenal pasti objektif yang ingin dicapai. Saya turut menyediakan kandungan pengajaran dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami oleh murid. Berpandukan buku teks, saya turut menyediakan kandungan pengajaran dengan bahasa yang lebih mudah untuk pembelajaran murid. Sebagai contoh, ini merupakan kandungan pengajaran yang telah saya sediakan untuk murid-murid saya. Terdapat 11 fakta yang perlu difahami oleh murid saya bagi subtopik ini. Saya turut menyediakan QR Code bagi membolehkan murid-murid yang mempunyai keupayaan talian internet untuk mendengar penerangan dan juga suara saya secara langsung. Murid-murid yang tidak mempunyai keupayaan internet tidak akan tercicir kerana kandungan pengajaran yang saya sediakan adalah sama seperti di sini dan juga di dalam QR Code. Mereka boleh memahami kandungan pengajaran yang ingin saya sampaikan dengan hanya merujuk kepada modul PDPR ini. Ketiga, sediakan bahagian tutorial. Item-item dalam tutorial yang disediakan mestilah bersesuaian dengan kandungan pengajaran yang telah disampaikan kepada murid menerusi modul PDPR tersebut. Tutorial bertindak sebagai pentaksiran dan juga aktiviti peneguhan selepas murid belajar daripada kandungan pengajaran yang telah kita sampaikan. Tutorial mestilah bersifat realistik dan mestilah boleh dilaksanakan oleh murid. Di akhir bahagian tutorial, saya turut menyediakan cadangan jawapan yang boleh membantu pembelajaran murid di rumah. Langkah keempat melibatkan pengorganisasian. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint ataupun Microsoft Word, saya menyusun kandungan modul saya seperti turutan berikut. Saya hanya menggunakan satu helai kertas untuk satu modul PDPR. Bahagian hadapan kertas, saya fokuskan untuk kandungan pengajaran. Manakala pada bahagian belakang kertas, saya fokuskan untuk bahagian tutorial. Saya mulakan dengan subjek, tajuk, tempoh, sasaran, objektif, aktiviti dan kandungan pengajaran. Pada bahagian tutorial, saya masukkan item-item peneguhan dan juga pentaksiran yang boleh menguji kefahaman murid. All the best, cikgu. Semoga berjaya.